Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama meneruskan bacaan kita kepada kitab At-Tatbiqus Sarfi, kitab saraf karangan almarhum Dr. Abduh Ar-Rajihi, ya. Dan pada malam ni kita baca sedikit lagi perbicaraan kita berkenaan dengan sambungan daripada minggu lepas, iaitu Ismul Fa'il, ya, di muka surat 76, ya. Okay, baik, kalau kita tengok di muka suratnya 76, ya, di sini, di mana pada minggu lepas kita dah pun baca sebahagian daripada Ismul Fa'il dah. Kita dah tahu apa ta'rif Ismul Fa'il, di mana Ismul Fa'il ni merupakan mushtaq yang pertama lah, ya, mushtaq yang pertama. Ta'rif Ismul Fa'il, kemudian macam mana kita nak bentukkan Ismul Fa'il daripada fi'il sulasi, ya, fi'il sulasi. Baik. Okey, baiklah. So kita berhenti pada minggu lepas, kita berhenti di qaulihi yang apa, wa in kana al-fi'lu naqisan, wa in kana al-fi'lu naqisan. Kita dah selesai dah, ya, ayat ni yang di bawah ni, muka surat 76 ni, ya. Kita dah bulat yang pertama, pembahagian dia ada alif dengan ba, alif dengan ba. Kemudian yang alif ni dia ada dua bulat. Bulat yang pertama ni fa in kana al-fi'lu ajwafa, satu. Lepas tu wa in kana al-fi'lu naqisan. So kedua-duanya habis dah, So minggu ni kita masuk kepada huruf ba, wa min ghairi thulathi. So pada minggu lepas, apa yang, kalau kita ulang kaji sikit lah, apa yang kita baca pada minggu lepas, apa yang kita belajar. Okey, minggu lepas ringkasannya lebih kurang dia kata kita nak bentuk isim fa'il ni, kalau fa'il sulasi biasanya lah atas wazan fa'ilun, atas wazan fa'ilun. Dia buat mari contoh kat situ, kalau fa'il kataba jadi katibun, la'iba la'ibun ila akhirih lah, ya. Kemudian di sana ada dua bulat. Yang pertama, sekiranya fa'il tu ajwaf. Ajwaf ni adalah yang huruf illahnya kat tengah. Dan huruf illah itu, ain fa'il itu adalah huruf alif. Maka apa yang berlaku? Contohnya qala, dia akan jadi qailun. Qala qailun ditambah alif, kemudian alif yang asal itu dia akan bertukar menjadi hamzah. Menjadi hamzah. Ya, qala tu kan ada alif di antara qaf dengan lam tu. Bila kita nak buat dalam bentuk isim fa'il, dia akan jadi qailun. So alif yang selepas qaf tu, bila kita kata qailun tu alif yang ditambah sebab wazan fa'ilun kan. Jadi qailun. So alif yang asal tu, yang qala tu, yang asal tu alif tu dah bertukar menjadi hamzah. Okey. Sekiranya fi'il ajwaf juga, tetapi ainul fi'li dia tu adalah waw ataupun ya, yang berbaris, waw ataupun ya yang berbaris tu. Contoh awira, yang tu dalam saya dah Ustaz dah perbetul dah pada minggu lepas.
Dalam buku tu tulis hayida, sebenarnya jayida ya, jim ya, jayida. Dan juga hawila bersemua, dia akan jadi sama dengan daribun, katibun tu, dia akan jadi awirun, jayidun, hawilun. Okey. Baik. Kemudian kalau ni bulat yang kedua, kalau fa'il tu fa'il naqis ni adalah huruf illah dia di akhir, ya, huruf illah dia di akhir. Mana lam al-fa'li, maka dia kena ikut kaedah isim manqus, isim manqus. Kena selalu ingat ya. Untuk kaedah untuk kita ingat isim manqus ni, kita ingat perkataan qadi lah. Biasanya kami penuntut ilmu, kami belajar dulu pun lah ustaz suruh ingat kalimah qadi. Qadi tu manqus. Manqus. Nah, kalau fata tu maksur. Kalau sama tu mamdud. Okey. Biasa kita akan bertukar, mana kita nak kena ambil masa dulu nak fikir antara maksur dengan mangkus lah. Kalau kita lupa, so kita ingat fata dengan qadi. Kalimah qadi lah ya, isim mangkus. Macam mana? Kita ingat dia qadin dengan qadian. Dia dua je, qadin dengan qadian ataupun al-qadi dengan al-qadiyah. Nah, qadin ataupun al-qadi tu ketika rafa' dan ketika rafa' dan ketika jar. Adapun ketika dia nasab, kita baca dia qadian, tak? Betul. Maka samalah juga dengan fa'il naqis ni, bila kita nak buat dia dalam bentuk isim fa'il. Okey, tengok. Da'in, mashin, radin. Maknanya da'in ataupun da'iyan. Mashin ataupun masyian. Radin ataupun radian. Ataupun kalau kita berbuat alif lam, dia jadi ad-da'i ataupun ad-da'iyah, al-mashi, al-mashiyah, ar-radi, ar-radiyah. Okey. Itu yang minggu lepas. Baik. So sambung pada minggu ni nampak macam mudah sikit sebab dia ghairul thulathi. Ghairul thulathi ni biasanya dalam saraf dak. Kalau fa'il yang ghairul thulathi ni kadang kaedah dia tu tetap. Dia tetap lah, dia mudah, dia kaedah dia tu dia macam dia standard. Tapi kalau thulathi ni kadang dia ada banyak dia punya kaedah dia tu. Tak. Biasa dalam saraf tu gitulah, kalau ghairul thulathi dia akan standardize sikit, dia mudah nak ingat. Sebab dia kadang-kadang dia ada satu cara ataupun dua cara saja, settle. Okey. Baik, contoh wa min ghairi thulathi, kita baca dulu. Wa min ghairi thulathi ala waznil fi'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan ma'a kasri ma qabla al-akhiri. Wa min ghairi thulathi ala waznil fi'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmuman ma'a kasri ma qabla al-akhiri. Baik, apa maksud dia? Okey, kalaulah yang alif tadi sebelum ni yang kita baca pada minggu lepas adalah berkait dengan al-thulathi. Sekarang ni Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah nak cerita pasal ghairi thulathi. Ghairi thulathi. So dia kata yang fa'il yang ghairi thulathi ni kita nak bentuk dia macam mana? Nak bentuk isim fa'il daripada asal fa'il ghairi thulathi macam mana? Dia kata kena bentuk dia ala waznil al-fi'lil mudhari'. Kena ikut wazan dia sama dengan fa'il mudhari'. Bentuk dia tu, wazan dia sama dengan kita bentuk fa'il mudhari'. Okey. Tetapi ma'a ibdali, bersama dengan ganti harfil mudhara'ah. Harfil mudhara'ah tu yang duduk kat depan tu. Yang kita kalau huwa ya. Ya. Kalau ana ni, kalau saya hamzah dah kan. Kalau anta, antum, antuma, keta dah yang kat depan tu ana itu kan. Kalau nahnu na kita panggil ana itu tu kan. Tu harful mudhara'ah yang duduk kat depan.
fi'il mudhari' tu. Yang starting fi'il mudhari' kan dia start dengan huruf ya ke, nun ke, hamzah ke ataupun ta, itu dia panggil harful mudhari'. Kita tukar lo yang tu kepada miman madmumah. Mim yang madmumah. Mim madmumah ni apa? Mim yang berbaris di hadapan. Ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan. Mim berbaris dhammah, berbaris dhammah. Tanwin tanwin pula. Mim berbaris di hadapan. Okey, ma'a bersama dengan kasri ma qabla al-akhiri. Kita ubah baris huruf yang sebelum akhir. Kita letak dia, kita jadikan dia baris di bawah. Jadikan dia baris di bawah. Maknanya kita tukar harful mudhara'ah kat depan tu kepada huruf mim. Satu. Mim tu pula kita bubuh baris dia baris depan. Okey. Kemudian satu lagi kita kena buat perubahan ialah baris huruf yang sebelum akhir. So nampak tak kaedah dia tu tetap lagu tu kaedah dia. Mudah kaedah dia maknanya standardized gitu. Buat marilah fi'il ghairu thulathi, rubai, khumasi, sudasi ke apa semua. Bila kita tahu dia fi'il ghairu thulathi, maka kita pun boleh buat ikut kaedah ni. Buat ikut kaedah ni. Baik. Apa contoh dia? Tengok contoh lah baru kita faham dah. Baik. Kita tengok dulu. Mula-mula dia bagi contoh dahraja. Dahraja yudahriju. Dahraja ni rubai. Rubai. Kita semua tahu dia rubai. Rubai mujarrad ala wazni fa'lala. Okey. Apa makna dahraja ni? Dahraja yudahriju ni sama, kita jumpa sama dah kalimah ni dah. Okay, ingat dia makna dia adalah golek ataupun gulung. Kita golek ataupun kita gulung. Dahraja yudahriju. Okey. Baik. So tengok, mana harful mudhara'ah sini? Mana harful mudhara'ah? Ya itulah. Ni diguna fi'il untuk huwa, yudahriju. Okey. Maka ya tu dia tukar kepada mim. Tukar kepada mim. Okey. Lepas tu mim tu dia baris depan. Maka jadi mudah. Okey. Kemudian apa dia huruf yang terakhir sebelum huruf akhir? Maknanya huruf yang kedua akhir lah. Huruf apa? Huruf ra. Huruf tu lah yang dia kata kasri ma qablal akhir. Kasri ma qablal akhir. Baris bawahkan. Ma tu maksud dia huruf lah. Huruf yang qablal akhir. Ay qablal harfil akhir. Sebelum huruf yang akhir. Maknanya huruf yang kedua akhir lah kan. So huruf yang kedua akhir ni yang kita perlu baris bawahkan dia adalah ra. Maka akan jadilah daripada dahraja yudahriju fi'il dia. Maka dia jadi mudahrijun. So mudahrijun tu adalah orang yang golek tu, orang yang golek ataupun orang yang gulung tu. Kalau gulung kapet ke, gulung tikar ke, kalau bola tu kan kita golek ke dia. Ikutlah benda-benda boleh golek ke. Kita guna fi'il dia dahraja yudahriju. Okey. Boleh. Kalau saya yang penggolek. Asal dia adalah udahriju dah. So harful mudhara'ah dia tu adalah hamzah tu, saya kan. Ana udahriju. So kita tukar udahriju fi'il tu kepada isim fa'il, maka dia jadi mudahrij. Sama je dengan yudahrij. Jadi mudahrij juga. Udahrij pun jadi mudahrij juga. Cuma udahrij tu harful mudhara'ah dia adalah hamzah tu kat depan dia sebab ana kan. Okey. Baik. Boleh dah? So tu yang pertama. Okey, yang kedua, bila kita faham dah dahraja yudahriju, mudahlah. Zalzala yuzalzilu. Apa makna ya zalzala yuzalzilu? Okey. Yang ni kalau dalam kelas dah biasa ustaz akan tanya makna dah. Siapa yang tahu bagi tahu. Kalau tak tahu, kita akan tanya apa dia? Al-ma'ani kan.
Akan tanya al-ma'ani. Tarik je makna kalimah yuzalzil. Dapat selalu dah. Alhamdulillah. Zaman sekarang ni belajar tidaklah semudah dahulu. Tidaklah sesusah dahulu. Kalau dahulu nak buka kamu nak balik aduh. Sekarang ni buat buka je handphone tu. Tarik je makna kalimah zalzala ataupun yuzalzilu. Tu keluar makna dia. Boleh pilih mana yang sesuai. Baik, zalzala ni semua orang tahu dalam Quran pun ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So apa makna zalzala? Zalzala ni goncang, tergoncang. Okey. Menggoncangkanlah. Zalzala ni menggoncangkan. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi itu digoncang. So zalzala ni dia sama dengan dahraja tu lah, dia rubai mujarrad. Okey. Zalzala yuzalzilu. So zalzala jadi muzalzilun. Muzalzilun. Ya zalzala yuzalzilu. Jadi so harful mudhara'ah ya tu tukar kepada mim, min bagi depan. Kemudian huruf zai yang sebelum huruf akhir iaitu huruf zai, baris bawahkan dia, maka jadilah dia muzalzil, maknanya orang yang menggoncangkan. Kalau awak pegang kepala kawan awak dah awak kocok kepala dia dah. Jadi awak zalzalakan dia punya kepala dia pun, maka awak muzalzil. Bolehlah makna gitu. Okey, akhraja yukhriju. Ni fa'il rubai dah. Akhraja yukhriju fa'il apa? Fa'il thulathi mazid dah, biharfin dah. Akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju. Maka jadi mukhrijun. So boleh kiyahlah kepada fa'il lain. Adkhala yudkhilu mudkhilun. Azhara yuzhiru muzhirun. Apa lagi? Banyaklah. Akhraja yukhriju mukhrijun. Saya rasa nampak mudah yang ni. Dia tidak complicated. Okey. Cuma baki lagi isu dia pengalaman ustaz lah ialah dia ada dua benda pengalaman ustaz belajar benda gini dah. Belajar dan mengajar selama berpuluh-puluh tahun lah. Okey. Pengalaman dia adalah dalam kalangan pelajar, dia bukan susah nak faham konsep ni, bukan susah nak faham kaedah ni. Musuh dia yang utamanya lah apa? Musuh dia. Semua orang tahu dah, ustaz selalu sebut dalam kelas. Saya selalu sebut dalam kelas dah. Musuh utama pelajar adalah kadang dia belajar dah dan dia cepat faham je, dia faham je sebab isu dia ataupun kaedah dia bukannya complicated, betul kan? Tapi isu dia adalah dia teringat. Dia teringat ataupun dia tak yakin ini nak baca tu kan. Mukhrijun dia pergi baca makhrajun ke, dia pergi baca mukhrajun, mujur dia tak baca khejung je. Tahu makna khejung kan? Jadi benda tu dia perlu pada kemahiran lah. Kadang dia tahu dah, belajar dah. Kalau isim fa'il tu adalah mukhrijun. Tapi bila dia baca dalam teks, dia tak boleh nak pukul, nak tahu. Dia tak boleh nak tahu, adakah kalimah ini di sini membawa makna orang yang mengeluarkan. Tapi kalau dia dapat detect, dia dapat detect melalui dia tengok perkataan sebelum tu, perkataan selepas tu, dia nampak dah cerita tu, dia nampak dah makna ayat tu kan. Mungkin dia akan membantu dia untuk tu dia baca dengan betul lah, mukhrijun. Kaedah dia tahu dah. Fa'il rubai dia akan jadi muf'ilun wazan dia kan. Okey, Hakimi kata apa? Khejung sama dengan kejung. Tak tahu Hakimi. Khejung. Okey. Baik, sabbaha yusabbihu. Okey.
Fa'il sabbaha yusabbihu. Okay, jadi musabbihun dah. Sabbaha yusabbihu, orang yang sabbaha yusabbihu bertasbih. So musabbihun orang yang bertasbih lah. Okey, ni fa'il fa'ala yufa'ilu lah. Sulasi mazid juga. Fa'ala asal dia. Maka fa'il fa'ala banyaklah, qaddama, akhara, rattaba, apa lagi? Banyaklah. Dia jadi kita sama juga kita tambah mim kat depan. Tambah mim tu maknanya kita tukar harful mudhara'ah kepada mim. Lepas tu huruf yang akhir, yang sebelum akhir kita bubuh bagi bau. Sama. Jadi musabbihun. Okey. Baik, yulakimu, la kama yulakimu. Apa makna la kama yulakimu? La kama ni la kama ni kalau dalam kamus dia la kama ni tumbuk. La kama ni dia saling tumbuk aku tumbukmu, mu tumbuk aku. Asal perkataan la kama, lam kaf mim. Lam kaf mim asal dia adalah darabahu bi qabdatil yadi. Mana kita genggam tangan ni panggil qabdatil yadi, genggam tangan ni. Lepas tu kita darabahu, kita pun katak dia, makna tumbuklah. So kalau sukan yang mulakamah. Sukan mulakamah adalah apa dia? Gusti ke tinju? Tinju lah dah, tinju lah. So tinju tu dia panggil mulakamah. Sejenis riyadhah dia panggil mulakamah. Tumbuk muka orang pun kira apa ni? Sukan juga dia. Pelik-pelik manusia ni dah. Pernah awak fikir tak tumbuk muka orang ni, siapa buka bekir muka dak dikira bersukan. Awak pernah fikir tak sukan-sukan yang macam tu hukum dia halal ke haram? Satu persoalan saja ustaz bagi. Ustaz tak tahu, kena tanya orang fiqh Sukan-sukan yang membahayakan diri, bahaya kan? Tumbuk muka kan? Tak. Sukan tu. Tapi hukum dia macam mana? Adakah dia masuk dalam ayat wala tulku bi aidikum ila tahluka? Ustaz tahu tu, ustaz terfikir je. Tu kena tanya ustaz-ustaz pensyarah kita yang mengajar fiqh lagu mana lah. Ustaz tahu, wallahu a'lam. Ustaz mengajar sarah je. Cuma kadang ustaz terfikir. Tapi tak apalah, kita belajar bahasa. Bahasa kata la kama ni maknanya aku tumbukmu, tumbuk aku. Maknanya apa? Maknanya tinju lah. Okey. Baik. Yulakim, la kama yulakimu. Maka isim fa'il dia adalah mulakimun. Mulakimun. Ni atas wazan fa'ala yufa'ilu. Baik, intalaqa. Okey, intalaqa yantaliqu. Okey. Ni dah jadi sulasi mazid biharfain dah. Intalaqa. Ni dah khumasi dah. Tadi rubai, ni khumasi. Sebab kaedah kata min ghairi thulathi. Min ghairi thulathi ni dia banyaklah, sama ada rubai ke khumasi ke sudasi, dia sama je kaedah dia. Maka yang taliqu, intalaqa yang taliqu. Apa maksud dia? Bertolak lah kan? Bertolak. So isim fa'il dia, mana orang yang bertolak tu dia panggil muntaliqun. Okey. Baik, yataqatalu. Taqatala yataqatalu. Saling apa? Saling berperanglah. Mu bunuh aku, aku bunuhmu. Berperanglah maknanya dia dah. Okey. Dia qatala tu bunuh. Qatala bukan makna perang. Qatala tu makna bunuh. Tapi bila dia qatala yuqatilu, dalam bahasa Melayu dia akan terjemah saling berperang, saling berperang. Sebab bila berperang ni, aku ada niat nak bunuhmu, mu ni ada niat nak bunuh aku dah. Yataqatalu, berperanglah. Yataqatalu. So dia punya isim fa'il dia adalah mutaqatilun. Mutaqatilun. Okey. Sekejap, hilang ke ustaz punya ni? Okey, sekejap. Kadang-kadang dia hilang dia punya ni. Sekejap. Nanti ustaz admin sekejap .
Okey. Mungkin dah ada dah. Ya? Okey, baik. Dia kadang-kadang macam minggu lepas dia hilang tu, muka surat tu ataupun kitab tu. Baik, semula. Taqatala ya taqatalu. Jadi mutaqatilun. Mutaqatilun. Baik, taqaddama ya taqaddamu. Maka jadi mutaqaddimun. Apa makna taqaddama? Taqaddama ni ke depan lah. Ke depan. Okey. Ya biasa kalau kita buat ayat tak? Buat ayat. Bila kita guna taqaddama ni dengan qaddama ni kadang ada ustaz perhati Okey. Ni satu benda yang kecil je dia punya penggunaan dia bila kita buat ayat tak. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang Ustaz perasanlah. Bila kita guna qaddama, dia qaddama dengan ya taqaddam ni kadang dia boleh guna dalam satu ayat yang membawa makna yang sama. Cumanya dia ada satu benda yang sikit je cara tulis dia tu yang kadang-kadang pelajar dia terlupa. Dia terlepas pandang, mungkin ayat dia boleh jadi salah lah. Okay. Contoh, kalau kita nak kata saya mengemukakan permohonan, saya mengemukakan permohonan. Okay, kita kata qaddamtu at-talab. Qaddamtu at-talab. Saya mengemukakan permohonan. Okay, qaddamtu at-talab. Sebab kalimah qaddama ni dia ada fi'il yang boleh dia mutaaddi terus. Dia boleh mutaaddi terus. Boleh terus dia menasabkan maf'ulun bih at-talabatu. Qaddamtu at-talab. Okey. Tapi kalau kita tulis kita guna taqaddama, maknanya taqaddamtu. Contoh dah kita kata taqaddamtu. Okey. Jadi sepengetahuan ustaz lah, wallahu alam, sepengetahuan ustaz ni bukanlah orang Arab, orang Melayu je macam awak je. Tapi sepanjang sepengetahuan ustaz, biasanya dia akan ada huruf ba sebelum at-talab tu. Taqaddamtu bit-talab. Taqaddamtu bit-talab. Wallahu alam, boleh ke kalau tak ada ba tu, tapi sepengetahuan ustaz macam ke apa kena ayat tu. Sebab bila taqaddama tu dia tidak mutaaddi binafsih, dia memang kena bubuh huruf ba. Barulah membawa makna sama dengan qaddama tadi. Itu kalimah taqaddama sebab dia mari atas wazan tafa'ala. Dia mari atas wazan tafa'ala. Bila mari atas wazan tafa'ala ni dia tidak sama dengan fa'ala. Dia tidak sama, dia punya fungsi dia pun itu tidak sama. So kita kata qaddamtu at-talab ataupun taqaddamtu bit-talab. Boleh. Biasa kita tulis surat ke tak, kita buat ayat kadang bila kita nak gunalah kalimah taqaddama dengan qaddama ni, biasa di situlah yang ustaz perasan. Saya perasan kadang ada sedikit kadang kita terlepas pandang so kena berhati-hatilah supaya ayat kita betul. Kadang kita faham je orang Arab, kalau kita silap di situ pun dia akan faham. Cumanya kita kalau boleh kita nak tulis ayat tu supaya dia tidak tersalah lah. Okey, baik. So isu dia balik semula yataqaddamu, jadi dia jadi mutaqaddimun. Mana orang yang mengemukakan, mutaqaddimun. Okey. Taqaddama juga boleh mari dengan makna ni tak? Mari dengan makna apa? Boleh mari juga dengan makna apa? Maju taqaddama, taqaddum, kemajuan tak? Boleh mari juga dengan makna tu dah. Okey, baik. Yang ni yakhshawshin. Yakhshawshin ni kita jarang gunalah Yang ni kalau ustaz sendiri pun jarang guna yakhshawshin ni. Kalau tak balik. Kalau tak balik kamus ni memang dah tahu lah. Okey. Biasa kalimah ni jumpa bila kita baca kitab sorah lah. Bila baca kitab soraf mujarrad mazid, kita akan jumpa ikhshawshana yakhshawshinu. Wazan dia if'au ala ada if'au ala. So kalau kita balik kamu, dia bagi contoh ayat ikhshawshanat lihyatuhu. Boleh tulis dah. Hakimi tolong tulis ikhshawshanat lihyatuhu. Lihyah ni janggut janggut. Okey.
ikhshawshanat lihyatuhu. Okey. So apa makna ikhshawshanat tu? Fi'il madhi dia lah kan. Yakhshawshinu mudhari'. Okey, so apa makna dia? Okey, maksud dia janggut ni kan, kita ni orang yang ada janggut kecil sikit ni tak ada apa, tapi orang yang ada janggut tebal macam Ustaz Azhar kan, janggut dia tebal ataupun orang-orang Arab kan banyak masyayikh, mufti meng kan janggut dia tebal kan. Janggut ni kan dia kaedah dia orang ada janggut ni kalau dia tidak diurus dengan betul lah, dia dok sikat, dok luruh minyak. Dia janggut ni dia akan jadi kerana dia akan jadi dia akan jadi kerah ni. Jadi janggut yang keras tu, yang mengeras tu, janggut tu dia panggil ikhshawshanat lihyatuhu, telah mengeras janggutnya. Mungkin punca dia sebab dia dok jaga, dok sikat, dia dok berminyak ke apa semua. Akhirnya janggut tu jadi keras. Okey. Boleh? Tu makna ikhshawshana yakhshawshinu. Itu dalam kamus lah ya. Ala kulihal kita kadang jarang guna kalimah ni ya. Poin di sini adalah daripada yakhshawshinu kita nak bentuk isim fa'il dia macam mana? Mukhshawshinun. Mukhshawshinun. Huruf shin yang sebelum nun tu kita baris bawahkan dia dan kat depan tu ada mim baris depan. Mukhshawshinun. Baik, dan yang last kali contoh yang Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah bagi adalah yastaghfiru. Yastaghfiru. Istighfar lah, memohon keampunan. Okey. Dalam kelas tadi Ustaz dah bagi tahu dah apa beza al-afu dengan al-istighfar dah. Okey, dalam kelas tadi. Kelas bas 4A tadi. Esok Ustaz akan bagi tahu pada kelas bas 4B pula. Tunggu esok lah. Okey. Hakimi tunggu esok lah. Azrul dia tahu dah tadi. Hakimi tunggu esok. Yastaghfiru mustaghfirun. Yastaghfiru mustaghfirun. Yastaghfiru apa? Memohon keampunan. So orang yang memohon keampunan, awak sebut astaghfirullahalazim, maka awak jadi mustaghfirun. Betul tak? Awak jadi mustaghfirun lah sebab awak orang yang memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustaghfirun. Okay. So kalau tengok kepada contoh-contoh yang banyak di sini yang datang oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi ni, pengarang kitab ni, mengikut kepada mewakili wazan-wazan yang adalah walaupun bukan kesemua, dia wazan-wazan rubai, khumasi, sudasi apa. Semua tu untuk nak ajar kepada kita satu kaedah cara nak buat. Dan kita tengok dia mudah lah ya. Dia ada satu kaedah saja. Fi'il macam-macam tapi satu kaedah saja. Okey. Baik. Seterusnya dia ada dua bulat. Bila bulat ni kita baca buku ni daripada awal lagi kita faham dah maksud dia. Bila ada bulat-bulat tu, hitam-hitam tu, bulat tu, tu maknanya pengecualian lah. Pengecualian dia. Kalau disebut yang atas tu hak asas, hak majoriti biasanya lagu tu. Tapi di sana dia akan ada pengecualian. Biasalah itu memang kehidupan manusia memang gitu dah. Siapa kaedah saraf dengan kaedah nahwu pun lagu tu. Dia akan ada satu benda yang asas, lepas tu dia akan ada benda yang pengecualian dia. Maka hak yang bulat ni mewakili pengecualian dia lah. Apa dia hak bulat yang pertama? Okey, dia kata fa in kanal harfu alladhi qabla al-akhiri alifan fa innahu yabqa kama huwa fismil fa'ili. Fa innahu yabqa kama huwa, situ koma dia, fismil fa'ili. Okey, boleh. Mithlu yakhtaru mukhtarun, yaktalu muktalun, yakhtalu mukhtalun. Okey, apa yang awak nampak pada contoh tiga tu? Mukhtar, muktal, mukhtar. Ni semua adalah contoh isim fa'il ni. Tapi kenapa tak sama macam yang atas tadi? Sebab tengok fa'il dia tu. Fa'il dia yakhtaru, yaktalu, yakhtalu. Ni fa'il apa ni? Dia dalam saraf ni, apabila fa'il tu, dia ada saja huruf illah, maka dia akan dikira pengecualian daripada kaedah asal dia. Bila ada saja huruf illah.
Dia akan terkecuali selalu daripada, maknanya dia akan tidak mengikutlah kaedah asal dia. Okey. Yakhtaru ni fa'il mudhari' ni, yakhtaru kan dia kata in kana al-harf fa in kana al-harfu alladhi qabla al-akhir alifan. Tahu huruf yang sebelum akhir. Isu tadi kan, kaedah tadi kan sebut huruf yang sebelum akhir dia mesti kena bubuh baris bawah kan, yang sebelum akhir. Tetapi sekarang ni masalah dia huruf yang sebelum akhir tu huruf alif. Bila huruf alif, ada ke dalam bahasa Arab huruf alif baris bawah? Nak baca ke mana huruf alif baris bawah? I. Tak ada. Tak ada. Nampak? Jadi dia kata fa innahu yabqa kama huwa. Kekal dia. Huruf tu kekal, dia kata fi ismil fa'il. Bila kita nak buat isim fa'il, dia kekal huruf tu. Sebab itulah fa'il yakhtaru, bila nak buat isim fa'il dia kekal dengan mukhtar. Itu dia berubah alif tu kepada baris bawah ke sebelum dia maka jadi mukhtir ke tak. Dia kekal sebagai mukhtar. Hak depan tu memang mim baris depan lah. Mim baris depan lah, tetapi alif tu kekal. Jadi mukhtar juga. So mukhtar tu maknanya orang yang memilih. Ikhtara yakhtaru, memilih. Sebenarnya dalam bahasa dia mukhtar juga boleh mari dengan makna orang yang dipilih. Dia isim fa'il dengan isim maf'ul tu dia sekali. Tak apa, bab isim maf'ul tu kita akan belajar lepas ni. Lepas ni ada sirah mubalaghah, ada sifat musyabbahah, lepas tu baru mari isim maf'ul. Okey. Tak apa, waktu kediam. Tapi cuma makna, salah satu makna mukhtar adalah yang memilih. Tapi kalau kita kata Rasulullah tu al-mukhtar, waktu yang terpilih, yang dipilih, waktu isim maf'ul. Okey. Allah yang memilih, Allah yang mukhtar. Okey. Rasulullah mukhtar dengan makna yang dipilih. Allah mukhtar, dia yang memilih. Allah yang pilih hamba-hamba dia untuk jadi rasul dia tak? Okey. Tak apalah. So tu kaedah dia alif tu dia tidak buang ataupun dia tidak tukar apalah, dia kekalkan. Dia kata fa innahu yabqa. Huruf tu yabqa. Okey, boleh? Baik. Fa'il yang kedua yang bawa datang oleh pengarang adalah iktala yaktalu. Okey, apa makna iktala ni? Maknanya dalam bab timbang bab timbang menimbang Bila ustaz buka kamu kata, contohlah kita buat ayat iktala al-qamha. Iktala, contoh iktala al-ba'i'u al-qamha. Iktala bukan al-ba'i'u, al-mushtari. Iktala al-mushtari al-qamha. Okey, al-mushtari orang yang membeli, al-qamha, qamha ni gandum dah tak? Okey. So maksud dia dalam kamu kata ishtarahu kailan ay bil mikyal. Okey, kalau tengok terjemahan dia macam segantang dah tak? Maknanya dia timbang. Yaktalu ni dia timbang tak, tapi dia guna timbangan untuk berat lah, apa dia gantang ke apa, kilo ke apa semua kan. Jadi gitu. Itu maksud yaktalu. Dia berkait dengan timbang menimbang lah, urusan timbang menimbang. Kalau kita baca surah apa, wailul lil mutaffifin tu tak, surah apa yang melibatkan kaum Nabi Syuaib tak, rasa silap tak? Wailul lil mutaffifin tu kan. Dia pasal apa, orang yang bila dia menimbang, kaum yang bila dia buat jual beli, muamalah jual beli, dia ada timbang ke apa, dia akan tipulah bila dia timbang ke orang tu, dia akan ejah timbangan tu supaya dia utuh dan sebagainya, yang mana benda tu haram dah tak benda tu haram dalam muamalah. Maka itulah maksud yaktalu. Okey. So tak apa, tu makna dia punya isim fa'il dia daripada yaktalu dia jadi muktalun. Yaktalu muktalun. Sama juga kat depan dia, daripada ya tu kita tukar kepada mim,
Kemudian alif yang kat belakang tu kita dah ubah. Alif tu huruf yang sebelum akhir, yang sepatutnya baris bawah, kita dah ubah. Kekal begitu saja. Sebab dia alif. Sebab kaedah kata, kalau alif dia kekal. Pengecualian daripada kaedah yang asal. Yakhtalu. Okey, yakhtalu ni kan perkataan seerti dia, muradif dia adalah yatakabbaru. Yatakabbaru ni takabur. So orang yang mukhtal adalah orang yang mutakabbir. Mutakabbir. Orang yang takabur, orang yang sombong lah, orang sombong, orang agah dan yang sewaktu dengannya lah. Sombong, agah, benda lagi. Yang sewaktu dengannya tu dipanggil mukhtal. Okay. So yakhtalu. So orang yang sombong mukhtalun. Okay. So kaedah pengecualian di sini dia kata apa? Dia kata okey, baik, fi'il yang ghairu thulathi memang kita kena tukar mim kat depan, bagi depan. Kemudian yang sebelum akhir kita buh bagi bawah. Tetapi kalau dia alif kita kekal alif. Itu maknanya. Kalau dia alif kita kekal kat alif. Okey. Baik, kemudian di sini perenggan ni Dr. Amtuh Ar-Rajihi, kalau kita sebut sini pun tidak ada masalah, kita faham dah kaedah tu. Cumanya dia nak sebut pasal wazan, pasal wazan. Nah, ini benda yang kadang-kadang kita keliru sikitlah dak Okey. Fi'il dia betul. Fi'il dia mukhtar. Contoh dia isim fa'il dia. Contoh dia mukhtar. Okey. Tapi kalau tanya wazan, apa wazan dia? Wazan dia bukan muf'al. Wazan dia tetap wazan yang asal. Sebab dia tetap wazan yang asal. Okey. Contoh kalimah yakhtaru, fi'il yakhtaru dak. Kalau tanya wazan dia, bukan wazan dia yaf'al, bukan. Tapi wazan dia tetap yafta'ilu. Wazan dia tu. So wazan dia tu nampak tidak sama dengan fi'il tu. Dia memang lagu tu. Sebab wazan tu kadang dia kekal. Tapi kita nampak hak yang fi'il tu, yang kita kata fi'il tu terbina atas wazan tu, tapi sebenarnya fi'il tu nampak lain. Gitu benda sorah ni kadang. Sebab apa? Sebab dia kata, tengok dia, wa yakunu waznu ismil fa'ili aidan huna mufta'il. Wazan dia mufta'il li'anna al-wazna la yata'atharu bil i'lal. Dia berlaku i'lal pada fi'il yakhtaru tu, tetapi dia tidak memberi kesan pun kepada wazan. Wazan itu tidak terpengaruh dengan i'lal yang berlaku. Li'annal wazna la yata'atharu bil i'lal. Maknanya walaupun ada huruf illah, tapi wazan tu tetap kekal wazan yang asal. So kalau orang tanya mukhtar, apa wazan dia? Dia mufta'ilun. Wazan dia sama. Sebab yakhtaru pun wazan dia adalah yafta'ilu. Okey. Kama zakarna idh aslu hadzal fi'li, sebenarnya yang kami dah sebut sebelum ni, kerana dia kata aslu hadzal af'al, asal fi'il ni adalah yakhtayiru, yafta'ilu, yaktayilu dengan yakhtayilu, tu asal dia. Okey, sebenarnya alif tu dia asal dia adalah ya, tapi dia diubah kepada alif. Sebab apa? Sebab sebelum dia tu huruf ta tu baris atas. Lepas tu dia thiqah, dia berat. Nak sebut yakhtayiru. Dia lidah harap ni berat. Maka dia tukar kepada alif. Yakhtar, yakhtar. Tetapi dia punya wazan tetap kekal yafta'ilu. Maka isim fa'il dia pun kekal lah mufta'ilun. Walaupun kita sebut mukhtar. Tapi wazan dia mufta'ilun. Okay. So penggan ni Dr. Amtuh Ar-Rajihi dia nak memperingatkan kita pasal wazan lah, Okey. Baik. Kita ada berapa minit lagi? Okey, ada dalam 10 minit lagi. Kita perhabislah, Okey. Bulat yang kedua. Pengecualian yang kedua. Oh, dia kata hunaka af'alun ushtuqqa minha hunaka af'alun ushtuqqa minha ismul fa'ili ala ghairil qawa'idis sabiqati wa hiya qalilatun jiddan. Hunaka af'alun, di sana ada beberapa fi'il.
Ushtuqa ni daripada istaqqa kita nak buat naib fa'il. Maksud dia dikeluarkan, dimushtaqkan, diistiqaqkan, dikeluarkan. Kita belajar dah baru ni bila Ustaz hurai asal makna istaqqa tu akhraja kan. So jadi ushtuqa dikeluarkan. Ada ukhrija ada. Okey, ushtuqa. Nak baca tu pun kita kena ingat kaedah bina majhul, mabniyun lil majhul. Macam mana kita nak bentuk dia daripada fa'il pesin lagu ni lah. Sulasi yang tambah-tambah ni dak. Ada tasydid pula lagu mana. Tu kita kena ingat kaedah dia dah. Boleh kita baca tu betul. Hunaka af'alun ushtuqa. Minha ha tu balik kepada af'alun. Daripada fa'il itu ismul fa'ili. Tu naib fa'il tu. Ismul fa'ili, i'rab dia adalah naibul fa'ili. I'rab dari segi nahwu. Okey. Ismu tu baca, kenapa baca ismu? Lepas tu Ustaz kata bila kita nak baca kitab, pelajar-pelajar bas dah, bila kita nak baca kitab tu, kita kena tengok ayat tu, keseluruhan tu. Bila kita tahu dia punya kedudukan dia, maka kita akan dapat baca dengan betul dan maknanya pun kita boleh faham dengan betul. So ushtuqa minha ismul fa'ili. Dikeluarkan daripadanya nya tu balik kepada af'al tu. Fa'il tadi tu, beberapa fa'il yang ada tu dikeluarkan daripadanya, dibentuk daripadanya apa dia? Ismul fa'ili, isim fa'il ala ghairil qawaidis sabiqah. Maknanya dia tidak ikut qawaid ataupun kaedah yang disebutkan tadi. Kaedah tadi yang kalau gini tak ada. Dia memang tak ikut kaedah. Bahasa Arab ni gitulah. Ada kadang-kadang setengah benda tu dia panggil sama'i. Dia tak ikut kaedah. Dia bukan qiyasi. Kalau qiyasi tu qiyasi lah. Tapi kalau sama'i ni dia tiba-tiba orang Arab kata kaedah dia gini. Tapi bapa tiba lagu ni tu hak tak ikut kaedah. So bila kita terima dah daripada orang Arab lagu tu, maka kita terima jelah, tak boleh kata salah. Sebab dia diguna oleh orang Arab, oleh budaya Arab di zaman dulu lah. Di zaman usulul ihtijaj dulu. Okey. Boleh. Wahya qalilatun jiddan, sikit ya dia kata, tak banyak hak yang tak ikut kaedah tu. Okey, contoh. Faqad warada ismul fa'ili min ashaba. Ashaba. Kalimah ashaba. Warada ni ja'a. Faqad warada. Warada ni ja'a. Datang. Ismul fa'ili. Isim fa'il min daripada ashaba. Apa makna ashaba? Ashaba dalam kamus maksud dia atala dengan tawassa'a. Atala wa tawassa'a. Ishab dalam kalam ni, al-kalam, al-ishabu fil kalam ni, kalau kita bercakap tu kita panjang sikit. Kita meleret-leret panjang tu dia panggil al-ishab. Lawan kepada ikhtisar tak? Ikhtisar tu ringkas. Tapi kalau kita panjang meleret-leret tu dia panggil al-ishab. So ashaba, fa'il ashaba maknanya seorang yang atala wa tawassa'a. Dia panjangkan dan dia peluahkan lagi tak? Dia panjangkanlah. Okey dah. Baik. Tetapi isim fa'il dia yang orang ada guna adalah mushab. Mushab. Wal qiyasu, mushabun dia guna bi fathil ha. Bi fathil ha, maknanya ha tu bagi atas. Fathil ha, dengan membaris ataskan ha. Wal qiyasu, sedangkan qiyas. Qiyas ni maknanya yang ikut kaedah lah. Sepatutnya kaedah adalah kasruha. Ha tu balik kepada al-ha. Membaris bawahkan huruf ha tu. Boleh? Okey. Fa'il ashaba. Bila kita nak kata seorang lelaki contohnya yang suka memanjangkan, bila bercakap je orang lain kalau kecek sekejap je, benda hak simple cakap sekejap je, tapi pesing dia, perangai dia kalau kecek dia suka cakap panjang, nak berhenti susah. Maka fa'il tu dia panggil ashaba. Maka awak nak kata dia tu rajulun
Arab dia kata rajulun mushabun, dia panggil. Bukan rajulun mushibun. Mushabun, seorang lelaki yang bila dia bercakap dia akan suka cakap meleret-leret. Panjang percakapan dia. Dia suka panjang cakapan dia. Okey. So kaedah sepatutnya mushibun tapi dia guna mushabun. So dia tidak ikut kaedah. Satu lagi hak yang popular kalimah ahsana. Ahsana dalam Quran ada. Wal muhsanatu minan nisa. Tak? Kita biasa dengar rajulun muhsan. Tak? Imra'atun muhsanah. Tak? Apa makna dia? Ahsana yuhsinu ni maknanya dia mutazawwij, dia kahwin dah. Orang yang dah berkahwin dah. So daripada ahsan, kaedah sepatutnya adalah apa? Sepatut muhsin kan? Tetapi dia baca orang Arab sebut muhsan. Muhsan. Tapi dia isim fa'il, bukan isim maf'ul. Wa min ahsana muhsanun bi fathis sadi wal qiyasu kasruha. Kiasnya, kaedahnya adalah kasrun, baca bahagian bawah tapi baca bahagian atas. So kita tahulah bila kita baca dalam surah dalam Quran kan juzuk yang keberapa, wal muhsanatu minan nisa. So al muhsanatu adalah isim fa'il. Isim fa'il daripada fi'il ahsana tapi dia tidak ikut kaedah. Kaedah sepatutnya muhsin tapi dibaca muhsan. Okey. Baik, kama waradat af'alun rubaiyatun washtuqqa ismul fa'ili minha ala wazni fa'ilun syuzuzan. Okey, baik. Ada pula yang pelik ni, yang syuzuz, yang tidak ikut kaedah juga. Bukan tak ada contoh yang tadi. Contoh yang lain adalah fi'il rubai. Fi'il rubai. Fi'il tu fi'il asal dia rubai. Tetapi bila buat isim fa'il, dia ikut fi'il sulasi atas wazan fa'ilun. Itu maksud dia sini. Kama warada. Tadi warada ismul fa'il, warada ismul fa'il ala ghairil qawaid as-sabiqah dah. Okey. Contoh dia adalah ashaba jadi mushabun, ahsana jadi muhsanun. Okey. Tapi yang ni fi'il rubai yang sepatutnya ikut kaedah lah. Ikut kaedah hak rubai lah, tapi isim fa'il dia orang Arab guna dalam bentuk macam fi'il sulasi, fa'ilun. Okey. Ini pun jarang jugalah, jarang juga. Kita pun kadang jarang guna dah kalimah-kalimah ni pun kita jarang guna. Ustaz sendiri pun kadang jarang gunalah. Kalimah-kalimah ni kadang kita temunya dalam kitab sorah lah. Dalam kitab sorah lah. Sebab kaedah kita ni orang Melayu yang bila kita bercakap kita akan guna kalimah-kalimah kita biasa dah guna semua dah. Kalimah jarang-jarang guna, pelik-pelik tu kadang kita tak guna, betul kan? Tapi tak apalah, kita belajar untuk kita tahu kaedah tu. Okey. Baik. Kalimah aifa. Aifa ni kalau tengok kamu, maksud dia adalah syabba wa tara'ra'a. Aifa ni syabba wa tara'ra'a. So isim fa'il untuk aifa ni kalau ikut kaedah adalah apa? Kalau ikut kaedah kita akan sebut apa? Kita akan sebut mufi'un. Betul tak? Sebab af'ala yuf'ilu, aifa yufi'u, mufi'un kan. Tapi tak, orang tak guna pun mufi'un. Kalau guna salah kat dia, tak guna salah aku. Baik tak guna. Dia guna apa? Dia guna yafi'. Rajulun yafi'un, syabun yafi'un. Yafi' ni maknanya remaja lah, pemuda yang tengah muda remaja tu. Macam awak-awak semua pelajar BAS ni lah yang Ustaz mengajar sekarang ni, BAS 4, BAS 6 ke. Rajulun yafi'un, BAS 2 ke, BAS 4 ke, BAS 6 ke, BAS 8 ke ataupun BAS 9 ke, kira syabun yafi'un. Yang apa? Yang muda remaja ni. Yang muda remaja boleh bersilap atas pentah gedung-gedang dah. Okey. Okey. Baik. Selagi fi'il amhala, daripada fi'il amhala. Okey, amhal ni, kalau Ustaz tengok sini, Ustaz share dengan awak makna dalam kamus yang Ustaz cari ni, amhal ni okey.
Amhal ni ditulis sini amhal, contohnya kita kata amhala al-makanu. Amhala al-makanu ay asabahu al-mahlu wan habasa anhu al-mataru. Maksud dia ginilah, tandus. Maknanya kalau kita kata tempat tu amhalal makanu, maknanya tempat tu hujan tak turun. Contoh kalau kita kata ardun mahlun, kita kata ardun mahlun. Kamu kata la mar'a biha, maknanya tak ada tanaman tempat tu. Maknanya tandus lah yang tempat yang tidak subur, yang mungkin padan jarak, padan terkukur ke apa dah, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada binatang situ apa semua kan. Tu dipanggil amhala. Fa'il tu. Tempat tu sepatutnya muhmilun tak? Okey, tapi fa'il tu sepatutnya fa'il tu maknanya sepatutnya muhmilun lah. Tetapi tak, dia ikut kaedah isim fa'il iaitu mahilun. Dia ikut kaedah isim fa'il iaitu mahilun. Dia ikut kaedah apa isim fa'il yang fa'il sulasi. Mahilun. Sepatutnya sebab dia rubai, sebab dia fa'il amhala rubai, sepatutnya mumhilun. Mumhilun, tapi tak. Orang Arab tak guna mumhilun, dia guna mahilun. Okey. So, baik. Apa conclusion dia? Conclusion dia isim fa'il ni itulah. Dia ada kaedah dia sekiranya dia fa'il sulasi. Dan dia ada kaedah dia sekiranya dia fa'il rubai. Okey, isim fa'il ni. Tetapi kaedah tu dia ada pengecualian dia sekiranya ada huruf-huruf illah. Dan last sekali di sana ada fa'il yang tidak ikut kaedah. Sepatutnya kaedahnya lagu ni, tetapi orang Arab tak guna gitu. Orang guna lagu ni. Maka kita kena ikut lagu ni orang Arab guna tu, sebab benda tu memang ada dalam bahasa dia. Wallahu ta'ala a'la. Cukuplah malam ni 10.30 dah. Kita sambung pula minggu depan insya-Allah. Minggu depan kita masuk siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah. Okey? Boleh? Okey, baik. Alhamdulillah, so tak ada soalan apa dah. Okey. Baik, jadi kita berhenti setakat tu. Kita sambung pula minggu depan. Jadi kita tutup dengan tasbih, kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Okey, terima kasih pada semua pelajar-pelajar dan juga mereka yang dapat ikuti kelas pada malam ni lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada admin kita pada malam ni iaitu Ustaz Firdaus. Okey. Ilal liqa, ma'as salamah.